Assalamualaikum, welcome back to Raja Azura channel. And I am back recording for our YouTube. Okay, kita dah nak merdeka. Dan hari ni kita akan cakap pasal merdeka. Nampak tak baju ni? Nampak tak baju? So ya, korang kenal ruang tamu ni kat rumah Tok Ayah. Kita akan cakap pasal merdeka dengan Tok Ayah. Sebab adalah, so korang nak tahu ke nanti? Nak tahu? Sila tengok video ni sampai habis. Okay? So kita akan have the fruits. Sebab kita akan berborak. This is Abang Kamal. Oh, auntie. Apakah cerita yang menarik di sebalik Tugu Negara sebenarnya kita nak menyambut hari kemerdekaan yang ke-63 tahun. Jom kita bersama dengan siapa lagi? Apa, baby? Dengan kita punya Tok Ayah. Tok Ayah, pahlawan, pejuang, wira negara. Tepuk sikit. Okay, Tok Ayah ceritalah dengan cucu-cucu Tok Ayah ni. Di sebalik Tugu Negara sebenarnya ada cerita yang cukup menarik yang ramai yang tak tahu. Melaya masa tu. Melaya lagi. Kedutaan Tanah Melayu. Kedutaan Melaya. Kedutaan Melaya. Pasal tahun 63 baru Malaysia. Yang ini tahun 60, 61, 62. Masa tu dekat urusan untuk nak tubuhkan Malaysia tu dah buat dah lah Tengku Abdul Rahman dan pemimpin memang ke arah untuk menubuhkan Malaysia. Jadi dalam tahun 60 kalau saya tak salah, Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tengku Abdul Rahman, almarhum Tengku Abdul Rahman buat lawatan resmi ke Amerika. Pada masa itu Ayah ada di sana. Kemudian bila Tengku yang termat beliau Tengku pergi melawat di Amerika, di Washington, salah satu program melawat Tugu Negara di Arlington di Virginia dekat Washington DC. Jadi bila dia pergi tengok Tugu itu menarik, dia tertarik, dia teringat untuk nak buat Tugu yang lebih kurang macam itu juga untuk Melaya. Jadi dia berbincang dengan pegawai-pegawai, dengan presiden dan pegawai Amerika Syarikat untuk siapa dia yang jadi yang jadi orang yang buat Tugu itu. Dia diperkenalkan kepada dia Felix de Weldon. Orang Itali yang duduk di Amerika. Itali. Dia punya studio tempat buat banyak tu di Itali. Tapi studio dia di Washington tu pun ada satu. Jadi bila Perdana Menteri berminat untuk nak buat satu tugu juga untuk Melaya, kemudian Felix de Weldon diperkenalkan kepada Perdana Menteri, kemudian persetujuan dapat yang terhormat beliau Tengku Abdul Rahman buat keputusan dia nak buat. Itu saja. Jadi bila nak buat macam itu, kebetulannya dia mari di kedutaan kita di Washington tu. Dia kenal dengan saya pun lama masa di sini lagi. Dia tengok, dia kata dia hapakkan Felix de Weldon, dia kata ni ambil Osman jadi model. Itu saja. Maknanya nak cerita pasal wajah tadi tu. Wajah Tugu Negara tu. Yalah, jadi dia bagi tahu apa tu. Usaha dibuatlah untuk nak buat itu. Kemudian dia Perdana Menteri balik sini, apa yang dia buat, dia hantar satu set uniform askar Melaya. Askar hutan ni lah. Bagi pada Ayah. Hantar ke sana. dengan topi apa semua. Jadi
ayah diminta untuk pergi buat model lah di studio di Washington. Ayah, perasaan ayah ketika tu bila ayah pakai baju tu, kemudian ayah nak kena berdiri kat depan Felix. Lepas tu nak kena buat gaya tu sebenarnya. Ayah cerita sikit. Yalah, dia memang kita bila kita tak memang untuk ayah pun minat daripada sebelum tu lagi memang nak jadi askar. Oh, memang cita-cita dia askar. Memang dia cita pun dulu nak jadi askar, minat sangat jadi askar, nak masuk jadi askar Melayu. Tapi tak sampai hajat tu. Kalau macam mana pun dapat pakai juga uniform tu, bila pakai yang tu kita pun shock lah sikit lah. Untuk ini. Tapi yalah, bila dia buat gitu, kemudian dia ambil gambar banyak position untuk dia nak buat itu. Itulah saja. Jadi lepas daripada tu, dia rupa tu dia ambil gambar dengan dia jumpa dengan Tok Ayah sendiri, dia tengok dia buat rupa tu, banyak rupa yang Masa Tok Ayah muda bukanlah lah. kata saya Tok Ayah punya muka 100%, boleh jadilah ada perubahan tu ayah tak tahulah. Tapi yang pegang bendera yang paling atas sekali tu ayah? Yang itu bendera itu muka, yang tu muka Tengku Abdul Rahman. Yang pegang bendera. Yang pegang bendera tu. Jadi yang askar yang pegang yang lain-lain semua tu. Oh. Muka tu ayah. Atau ayah buat projek suhu. Tapi hak yang komunis yang kena tembak semua tu bukan muka Tok Ayah lah. Yang kena tembak kat bawah tu korang kena ingat bukan muka Tok Ayah. Okey. Rupa bentuk dalam tu tentera dan itu semua dibangkitkan dalam parlimen. Ada ahli-ahli parlimen komplain pasal apa rupa tugu itu bukan rupa Melayu. Ada yang mengatakan macam muka orang putih, hidung dia lah, apa semua dan sebagainya. Semua tu satu duta Melaya di sana, Datuk Ni Ahmad Kamil. Kemudian kerajaan jawab balik lah, memang bukan muka orang putih tapi muka orang Melayu orang sini. Tapi dah jadi ada rupa sikit lah kot. Masa muda-muda tu ada sikit lah rupa. Bukanlah orang putih. Bukan orang putih aja rupa yang cantik. Orang Melayu pun ada. Ada hidung mancung. Cuba ayah bagi side sikit. Nampak nak mancung hidung ayah. Jadi, okey. Jadi jawapan dalam parlimen tu diberi secara resmi. Boleh jadi ada dalam rekod parlimen ada. Sebab sudah pun ada tengok juga, ada yang orang mengatakan yang dipertikaikan tentang wajah tubuh negara tu seolah-olah macam muka orang British. Katanya. Tak betul lah. Tak betul. Okey. Yang pertikaian tentang wajah tubuh negara tu seolah-olah wajah orang British itu tidak benar. Inilah wajah yang sebenar. Dan wajah Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman yang memegang bendera, menunjukkan kemenangan. Okey, kita kena bangga. Jadi korang kena bangga tak dengan Tok Ayah? Weh, mestilah. Tok Ayah berjuang bukan sampai pun. Kecil dengan cerita dia. Gila kan? So, Saya duduk atas stage aja tu, berdiri atas stage dia buat. Tok Ayah time masa dia buat tu, Tok Ayah di atas stage ke di atas lantai apa? Di bawah, tapi dia ni Felix dia pandai orangnya. Dia Otak dia cakap dia pandai. Dia tengok rupa macam itu, dia boleh buat. Lepas tu lain daripada tu dia ikut pada gambar lah. Dia ikut daripada gambar ke? Sebab Tok Ayah kan benda tu kan nama kan dulu. Dia di antara dia lukis dulu ataupun dia terus ukir dekat depan Tok Ayah. Oh dah, dia ambil gambar kemudian dia ikut gambar. Pasal dia buat tu daripada bronze. bangsa. Yang buat tu, dia cast bronze tu dia ambil, dia buat semua gitu, dia hantar, dia buat di Itali, kemudian bawa balik main. Material dia yang buat bentuk tu lah, bentuk tu. 1961 almarhum Tengku Abdul Rahman datang ke sana jumpa dengan Felix. 61 kan? 60-an lah. 60-an, 61 dan dia betul-betul siap pada 1966. Ya ke?
1966. Okey. Dapat Google tak? Google. Alamak, kalau salah. Alamak, habislah sejarah ai. Gagallah sejarah ai. Okey, Google tengok. 1966. Memberi penghormatan kepada askar-askar Melayu 1966. Yes, setiap 1966. Kan? Saya bangga bapa mentua saya merupakan wira negara. Hari ini masih usia dah berapa ya? 80 lah. Dah 80 tahun. Muda lagi. Jadi kita nak Tok Ayah bagi ucapan kepada semua rakyat Malaysia sebenarnya menyambut hari kemerdekaan yang ke-63 tahun ni. Pertama sekali saya bersyukurlah, terima kasih kerana dapat peluang berjumpa dengan cucu-cucu saya ini. Sempena dengan sempena dengan perayaan hari kemerdekaan tahun ini. Dan yalah 6 tahun saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-63. Dan saya harap negara ini akan terus maju, akan hidup dalam keadaan aman, damai dan rakyat hidup bersatu padu di antara satu dengan yang lain, walaupun berbilang kaum, berbilang agama dan sebagainya, tapi hendaklah menganggapkan Malaysia itu negara kita, untuk kita menentukan negara ini aman, damai dan rakyatnya hidup juga aman, damai, bekerjasama di antara satu dengan yang lain, supaya negara ini akan berkembang maju, akan lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Okay, InsyaAllah. Amin. Okay, satu soalan cepu mas untuk Tok Ayah. Adakah Tok Ayah mengizinkan sekiranya cucu-cucu terlibat dalam bidang politik? Ya, memang saya suka kalau ada anak cucu yang berminat dalam politik, kerana negara kita ini negara yang merdeka, bebas, saja perlu kena ada rakyat yang berminat dalam politik. Kalau tidak berminat dalam politik, siapa yang akan menguruskan negara ini? Kerana politik itulah yang mendapat kuasa untuk mengurus dan mentadbirkan negara ini Dengan baik. Ya, dengan baik. InsyaAllah. Kalau kita tak terlibat dengan politik, maknanya kita tak bertanggungjawab terhadap negara kita. Jadi negara ini politik tak boleh asingkan dengan negara. Kita sebagai rakyat mesti kena terlibat dalam politik untuk menjaga negara ini. Hidup Tok Ayah! Hidup Tok Ayah! Hidup ayah. Terima kasih Tok Ayah, selamat Hari Thank you. Merdeka. Terima kasih. Okey, ada apa-apa soalan? Orang wartawan daripada luar? Ada soalan? Tak ada. Okey, you nak buka ke? Tak payah. Kita
memperingati semua pahlawan yang gugur dalam peperangan mempertahankan kedaulatan negara, termasuk mereka yang terdahulu. Kawasan yang dihaskan untuk tugu negara meliputi tanah seluas kira-kira 48,562 meter persegi hala ke Taman Tasik. Okay, sekarang kita dah dekat tempat tugu negara. Actually ni expect benda ni tak sebesar macam ni tau. Betul. Ni expect dia macam medium je kot. Tak adalah besar sangat. Bila masuk dia macam besar je. Yang wajah yang tengah pegang bendera tu wajah almarhum Tunku Abdul Rahman. Kita punya Perdana Menteri yang pertama. Lepas tu yang pegang pistol tu Tok Ayah kita orang. Ya, Tapi yang baring-baring tu bukan tau. Bukan. Yang baring-baring tu bukan. Yang baring-baring tu orang lain. Tak tahu. Itu semua komunis yang semua yang dah berkorban lah. Itu peperangan tu. yang Tok Ayah cerita tadi tu, bila dah datang kita tengok betul-betul, dia memang masa Tok Ayah tu memang agak feel juga lah. Tapi bila dapat tengok depan-depan ni and kita dah tahu cerita kan, dia rasa macam bangga jugalah. Saya kagum. Pilih Dewi Singh dengan atuk ayah kita, iaitu Osman bin Arus. Dia macam bila dia cerita tu kan, kita imajinasi kita macam tempat lain tau. Macam Kita punya imajinasi sebab dia kata dia buat dekat luar negara kan. Kita tu ada. imajinasi kat luar negara. Bila dia bawa, kata bawa Malaysia tu, macam macam mana saya dia bawa. Lepas tu dia nak pasang macam ni. Lepas tu time yang Mama kata badan tu terjatuh semua tu. Macam mana dia orang repair balik tu. Tak nampak macam Tak nampak ada crack tu. Nampak power lah, power. Okay. Tapi ya, korang rasa bangga tak datang tempat sini? Bangga lah. Datang sini pun rasa macam semangat. Dapat tahu yang atuk kita orang yang muka tubuh tu. Dia jadi sebagai model. Yes. Ui, betapa macam mana kita rasa, kita dapat rasa perjuangan tu, rasa semangat datang tempat ni. Dan kita orang pun berharap satu hari nanti kita boleh jadi macam atuk kita orang Tan Sri Osman Aruf. Dan generasi-generasi yang baru-baru ni yang akan datang, semua harap korang dapat menjadikan sejarah ni sebagai tauladan. Betul tak? Yeah. Kan? Bapa tanya saya. Aku pun tak tahu. kalau tak ada performance spontan je. Kita spontan je. Okay, saya silalah ambil tahu pasal sejarah Malaysia sebab sekarang ni teknologi dah banyak sangat dah. Ni ujung jari je korang ambil tahu Insta. pasal sejarah. Mirror. Penting. Talk to yourself. Saya tahu sejarah. Dengan ini saya mengingatkan diri saya juga untuk mengambil tahu pasal sejarah. Macam mana nak ceritakan negara? Janganlah kita bergaduh, Cita-cita dah jadi askar. membandingkan antara warna kulit, bangsa, kaum. Itulah dia. Kanak-kanak remaja suka baca buku kan. Ada yang kadang-kadang malas nak baca buku macam boleh lah tanya nenek moyang. Jam diri sendiri. Kenapa pandang kita gitu? Macam tanyalah nenek moyang kan, yang mana yang ada. Macam tadi. Tadi kan kita orang tanya, macam itulah. Gitulah. Pada pendapat kita orang Sekarang. cara macam tu kita lagi faham kot. Okay lah. Kalau susah lah sangat, susah nak cari tok nenek moyang kan. Macam atuk tok jauh ke, atau mungkin yang dah tak ada. Kita paling-paling pun at least kita ketahui adatnya, kita ketahui budaya pun dah cukup dah. Kalau nak tahu juga, kita ada banyak tempat. Antara dia Muzium Negara. Datanglah. Di situ ada macam-macam sejarah semua kat situ ada. Okey. Jadi tak payah, kami bangga sebab kami jadi cucu kepada mantan Menteri Besar Kedah Tan Sri Osman Aruf. Okay, for the next video kita orang akan korek lagi tentang rahsia dan sejarah-sejarah dekat Tok Ayah. Kita korek lagi. Korek.
tentang Kita orang rasa macam terima kasihlah dekat Tok Ayah sebab share pengalaman dan sejarah yang kita orang pun tak tahu dan sekarang pun kita dah tahu. Jadi terima kasih. Hakim pun nak cakap terima kasih kat Tok Ayah. Sebab apa tau? Sebab Hakim pun bangga dengan Tok Ayah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tema tahun ni juga merupakan Malaysia prihatin sebab kita kan ada COVID-19. So Malaysia kita perlu prihatin tentang isu-isu semasa. Jaga SOP. Yes. Tahu. Jangan main-main. Yes. Jadi Ingat Tuhan. Terima kasih. sama Jangan ni kan. Jaga Selamat toilet. Hari Merdeka tahun ke-63. Selamat Hari Merdeka. Jangan lupa subscribe, Like. Share. komen, Swipe up sekarang. Swipe up. turn on notification dan komen apa yang korang Down tengok lepas dulu. ni. Okay, bye-bye. Saya pun nak ucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua seluruh rakyat Malaysia yang berkhidmat untuk negara. Mereka adalah pejuang negara Malaysia kita. Yang paling penting sekali hari ini bukan saja kita merdeka bebas daripada penjajah, tapi kita kena bebaskan dan juga mental kita supaya kita ni tidak mengkhianati sesama sendiri. Betul, yes. Dan yang paling penting sekali adalah akhlak. Apabila akhlak terjaga, maka semuanya akan terjaga. Selamat Hari Merdeka daripada KEL Family. Yeah, Merdeka! Merdeka! Ada anak ramai tu datang kat sini tengok Tugu Negara, mengetahui tentang sejarah Yes. negara kita Malaysia. Merdeka! 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 Merdeka!